Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Adik-adik kat rumah sana, jelas tak suara ustaz ya? Kalau jelas angkat tangan macam ni. Jelas tak suara ustaz? Jelas ya? Okey, jelas. Okey, nampak tak apa yang bagus. Nampak tak apa yang ustaz tunjuk ni? Nampak? Okey, alhamdulillah. Maknanya keadaan mengizinkan kita, Allah mengizinkan kita untuk belajar dengan sebaik mungkin kan, dengan suara yang jelas. Walaupun kita berjauhan, ustaz berada kat rumah, adik-adik ada kat rumah masing-masing, tetapi suara ustaz sampai dekat rumah kan. Suara adik-adik sampai dekat sekolah. Ustaz sekarang berada di sekolah ya. Ustaz, beberapa orang ustaz ni ada kat sekolah untuk bertugas, untuk terus menyampaikan ilmu, mendidik adik-adik, walaupun adik-adik berada jauh. Mungkin jauh lah, maknanya kita bukan bersemuka, mana adik-adik berada jauh dengan ustaz, berada di rumah masing-masing kan. Ada yang di KL, ada yang di Selangor kan, macam-macam tempat. Okay, baik. Macam mana pun kita akan belajar seperti biasa. Okey, baik. Kita akan sambung ya. Okey, minggu lepas pada hari Khamis ke rasanya, hari Khamis atau Selasa minggu lepas. Okey, untuk maklumatnya hari Selasa lepas tahun 1 tak ada kelas ya kan. Tahun 1 ada kelas. Saya minta maaf kerana ustaz ada urusan sekolah bersama pejabat, jadi tak sempat untuk ustaz buat kelas pada hari Selasa lepas. Okey. Jadi kita akan sambung pada hari ini. Hari ini hari Khamis. Hari Khamis kelas Al-Quran dan Tajwid bagi pelajar tahun 1. Okey, baik. Ustaz tak nak mengajar banyak-banyak. Ustaz nak mengajar sikit je, tapi yang pentingnya adik-adik faham. Itu maksudnya. Baik kita belajar sikit, kita faham kan. Okay. Kalau kita belajar banyak, lagi kita faham, lagi kita ingat, lagi bagus kan. Okey, baik. Daripada kita tak belajar langsung, tak belajar terus, baik kita belajar walaupun sedikit. Okey, baik. Okey, Ustaz besarkan ya apa yang kita buat ni. Okey. Pelajar nampak ke? Jelas tak nampak apa yang Ustaz tunjuk? Kalau jelas, minta siapa-siapa buka mic respon, nampak tak? Sila jawab, nampak tak? Nampak. Okey, bagus. Okey, baik. Okey, baik. Bagus. Okey, nampak jelas. Okey. Okey, baik. Pada minggu lepas, Ustaz telah ajar adik-adik tajuk yang pertama ataupun kelas kita yang pertama, iaitu mengenal huruf hijaiyah. Ini telah adik-adik belajar. Telah Ustaz ajar pada minggu lepas, mungkin pada pertemuan kita yang kedua kan. Pertemuan kita yang pertama tu Ustaz berkenal-kenalan dulu dengan adik-adik dan juga memberi berkenaan apa yang kita akan belajar. Jadi untuk pertemuan yang kedua hari itu pada minggu lepas, kita telah belajar, Ustaz telah ajar berkenaan dengan huruf hijaiyah. Yang mana huruf hijaiyah ini mempunyai 30 huruf. Itu bermula daripada huruf alif sehinggalah huruf ba. Bermula huruf alif hingga huruf ya. Okey, itu adalah huruf hijaiyah. Okey, sekejap. Okey, baik. Maknanya adik belajar dah. Mungkin adik-adik dah saya yakin adik-adik semua yang sekarang berumur 7 tahun, yang berada di kelas tahun 1 sekolah Kafah Masjid Ilmi Rabah ini, semua telah tahu. Saya yakin sangat-sangat adik-adik telah mengetahui kesemua huruf hijaiyah ini kan. Huruf hijaiyah. Kalau ada di antara adik tanya, mana tak ada pun Ustaz huruf ca,
hurufnya, huruf ga, hurufnya, tak ada Ustaz. Okey, itu adalah huruf jawi. Huruf jawi. Huruf hijaiyah ni huruf yang ada dalam Al-Quran tu. Yang adik-adik baca Al-Quran tu kan. Baca Iqra ataupun baca surah-surah, baca Al-Quran, itu adalah menggunakan huruf hijaiyah. Kan? Kalau adik-adik belajar jawi dengan Ustazah Mila, dia ada huruf jawi, huruf tambahan dia. Seperti huruf ca, nga, ga, kan? Itu adalah huruf jawi. Kalau dalam huruf hijaiyah, dia tiada huruf itu. Ini dia ada huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Okey, baik. Ini adalah huruf hijaiyah. Okey. Yang sambung Yang ni dah belajar dah minggu lepas bersama dengan Ustaz. Okey, Ustaz tanya, jelas tak sebab tadi macam ada masalah sikit. Jelas tak suara Ustaz? Sekali lagi, angkat tangan kalau jelas. Okey, baik. Nampak tak apa yang Ustaz tunjuk kat sini? Ustaz tayang nampak? Okey, bagus. Terima kasih kepada semua adik-adik. Okey, baik. Okey, tadi dia macam ada masalah sikit kat sini. Mungkin masalah dekat laptop Ustaz ni kot. Okey, insyaAllah. Okey, dah sekarang ni. Okey, baik. Ustaz besarkan semula ya. Okey, ini yang telah adik-adik belajar pada minggu lepas. Okey, baik. Maknanya, bila adik-adik tahu, sebab Ustaz yakin bahawa adik-adik semua, tak kira lelaki perempuan, adik-adik telah tahu kesemua huruf hijaiyah ini kerana adik-adik sebelum masuk tahun 1, adik-adik telah belajar di sekolah tadika, pasti, semualah yang adik-adik ketika adik-adik belajar pada umur 5 tahun dan juga 6 tahun itu. Di situ guru-guru di sana telah mengajar adik-adik berkenaan dengan huruf hijaiyah. Okey. Okey, baik. Sekejap ya. Macam ada masalah pula. Sekejap. Okey, baik. Ustaz tak boleh nak besarkan lah. Okey, kalau gini pun nampak kan? Okey, baik. Jadi bila adik dah tahu semua huruf-huruf ini, adik-adik mesti menyebut dan mengulang-ulang sebutan itu supaya adik-adik biasa dengan huruf-huruf hijaiyah. Okey, baik. Itu yang kita belajar minggu lepas. Okey, apa yang Ustaz nak ajar hari ini ialah yang Ustaz nak ajar hari ini ialah ini. Okey, jom tengok apa yang Ustaz nak ajar hari ini ya. Okey, ini yang Ustaz nak ajar hari ini. Kalau dalam buku teks di muka surat 4 tu, adik-adik boleh tengok nak tengok kat buku sekejap boleh, nak tengok apa yang Ustaz tunjuk ni pun boleh ya. Okey, ini yang kita nak belajar hari ni. Ya, Ustaz besarkan ya bagi nampak jelas sikit. Okey. Okey. Al-Quran dan Tajwid hari ni 18 hari bulan 2 2021 hari Khamis. Jom kita belajar adik-adik ya. Kita nak belajar hari ni, Ustaz nak ajar adik-adik mengenal baris. Okey, mengenal baris. Mungkin ada di antara adik-adik ni yang dah mahir baca Al-Quran. Ada mungkin yang dah baca Iqra 1. Ada yang sedang baca Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4 dan sebagainya kan. Okey, tak apa. Walaupun ada di antara adik-adik yang tahu, tak apa, kita belajar supaya kita lebih faham. Dan kita juga nak belajar ada istilah-istilah perkataan-perkataan yang adik-adik mungkin sebelum ni tak pernah dengar lagi perkataan-perkataan itu kan. Jadi Ustaz gabungkan sekali di antara Al-Quran dan juga Tajwid. Okey, baik. Mungkin salah contohnya lah, contoh kalau sebelum ni mungkin mak, ayah ke abang, kakak ke siapa-siapa aja, okey, baris di atas. Okey, baris atas je dia ajar kan, baris atas. Tapi kalau kita belajar ilmu tajwid, dia ada nama khusus dia, baris atas tu nama apa. Ini yang Ustaz nak ajar pada hari ini. Okey. Kita hari ni, Ustaz nak ajar satu je. Baris ni banyak. Banyak baris. Ada baris atas, baris bawah, baris depan, baris dua atas, dua bawah, dua depan kan.
Okey, nanti lagi lah tanda mati, tanda syaddah, banyak lagi tanda-tanda simbol-simbol ataupun alamat-alamat yang menunjukkan ada fungsi dia masing-masing bila kita belajar ilmu Al-Quran dan juga ilmu tajwid. Inilah Ustaz kata, kalau siapa-siapa yang tak belajar Al-Quran, tak belajar ilmu tajwid, sangat-sangat rugi. Sangat-sangat rugi. Sebab apa? Bila pelajar itu, dia belajar ilmu tajwid, yang saya ajar sekarang ini, ilmu tajwid, bila dia tahu ilmu tajwid ni, dan dia tahu macam mana dia nak baca ketika dia baca Al-Quran. Bila dia tahu, maka adik-adik, siapa-siapa yang belajar, dia akan baca Al-Quran dengan baik. Bila dengar sedap, dia baca Al-Quran, kan? Dia baca betul lah, kan? Dia baca dengan jelas, sebutan dia jelas, dia berhenti cantik, dia sambung cantik, dia sebut cantik, kan? Dia baca kalimah ini sedapnya dengar, dia baca ayat ni sedap dengar. Itu maksudnya bila kita belajar ilmu tajwid. Okey, baik. Ada ilmu tajwid ada dalam Al-Quran, kan? Okey, baik. Okey, jom. Yang pertama Ustaz nak ajar ini ialah baris yang pertama. Baris banyak, yang hari ni Ustaz nak ajar satu je. Okey. Ustaz harap, Ustaz rasa adik-adik nampak ni, Ustaz menggunakan laser yang warna pink ke merah, entah apa merah ya. Merah ni Ustaz tunjuk ni ya. Okey. Baik. Hari ni Ustaz nak ajar iaitu mengenal baris. Mengenal baris ni banyak. Tapi hari ni satu je Ustaz nak ajar iaitu baris atas. Okey ni kan yang Ustaz buat ni. Okey. Saya tunjuk ni gambar je ni, gambar. Okey, baris atas. Okey, ni yang ada tanda merah panjang macam ni kan. Contohnya macam tanda right kan. Kalau kita periksa biasa, okey, tandakan right ataupun tandakan betul pada jawapan berikut. Okey, baik. Ni tanda gini. Okey, tanda ni, tanda ke atas. Okey, contoh ni garis hitam bawah ni menunjukkan kalau baris di atas ni dipanggil di atas. Kalau yang merah ni duduk di bawah hitam ni, dia panggil baris bawah. Okey, baik. Tak apa. Hari ini Ustaz nak ajar satu saja, iaitu baris atas. Okey, baris atas. Dia banyak. Tak apa, kita akan belajar. Kita akan belajar sampai habis. Sehingga adik-adik boleh tahu. Baris satu ni apa nama dia? Sebab dia ada nama dia. Seperti yang Ustaz cakap tadi, dia ada nama dia. Apa dia panggil? Sebab kita kan orang belajar sekolah agama. Adik-adik belajar sekolah agama, belajar sekolah kafah, kan? Belajar agama, maknanya kita kena belajar juga sebut-sebut perkataan-perkataan yang terdapat dalam ilmu Al-Quran dan juga ilmu tajwid. Okey. Hari ini Ustaz nak ajar mengenal baris ialah baris atas. Okey. Baris atas ni rasa-rasa satu ke dua ni? Satu ke dua. Siapa boleh jawab? Okay, kalau nak jawab boleh buka mic. Okey, baris ni satu ke dua? Satu. Okey, satu. Satu, betul. Ada lagi tak nak jawab? Baris satu ke baris dua ni? Satu, betul, betul. Bagus. Okey, baris satu. Okey. Okey, boleh tutup mic ya. Okey, baik. Baris satu. Kan? Satu je ni baris ni kan. Sebab kalau dua, lain. Ini satu je baris. Sama ada dia buat panjang atau pendek, dia adalah baris satu. Itu baris di atas. Okey. Okay, dia di atas, di atas. Mana kalau di atas pada garis hitam ini, maka dia baris di atas. Ataupun kita boleh sebut dia satu di atas. Baris satu di atas. Sebab ada dua. Nanti yang tu semula kita akan belajar kan. Okey. Hari ini kita tumpu kepada baris di atas. Okey. Baris di atas dalam bahasa Arab disebut apa? Ni. Ni yang Ustaz buat ni. Okey, nama dia fathah ataupun fathatun. Fathatun atau boleh sebut juga dengan fataan fathah. Okey. Ni, dia buat ni. Bahasa Arab dari fathah. F-A-T-H-A-H-N. Okey, fathah. Jadi mungkin ada di antara adik-adik hari ni baru dengar perkataan fathah. Ustaz, tak pernah dengar pun sebelum ni Ustaz fathah Ustaz. Tapi saya tahu baris satu. Betul lah. Fathah ini ialah baris satu di atas. Jadi maksud Ustaz ajar ini ialah Ustaz nak adik-adik dapat ingat bahawa
Kalau baris satu di atas itu, di atas huruf maknanya, di atas, Ustaz, di atas apa Ustaz? Di atas meja ke, di atas komputer ke, di atas telefon ke, di atas buku ke, atas kursi ke, atas nasi Ustaz? Di atas ni. Di atas tu maksudnya baris itu di atas huruf. Huruf baris ke atas. Mana di atas kan? Sebab nanti kita akan belajar ada huruf baris di bawah. Ada juga. Tapi hari ni kita nak belajar huruf, contohnya contoh huruf baris di ke atas. Satu ke atas, bukan dua. Satu saja. Satu ke atas, nama dia fathatun. Ataupun fathah. Apa? Ini dengar dulu sekejap lagi Ustaz minta adik-adik sebut. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Fathatun. 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 Ataupun boleh sebut juga dengan fathah. 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 Okey. Fathah ni apa dia? Baris satu di atas. Mesti satu. Sebab apa? Sebab fathah. Satu di atas. Ustaz, boleh tak dua Ustaz? Boleh tak fathah ni baris dua? Boleh tak Ustaz? Tak boleh. Tak boleh. Salah. Okey. Fathah itu baris satu. Okey. Fathah baris satu di atas. Boleh dua tak? Tak boleh dua. Ustaz, okey tak apalah. Baris satu di bawah. Betul ke Ustaz baris fathah satu di bawah? Salah. Fathah ialah satu di atas. Satu saja baris dia. Dan dia mesti ada di atas huruf. Kalau baris itu baris satu dan ada di atas huruf, maka dia namanya fathah. Sama je. Baris satu di atas dengan fathah, benda yang sama. Okey, benda yang sama ya. Okey, baik. Ustaz, okey sebelum lebih ya. Okey, kita ada masa dalam 5 minit je lagi ni. Tak apa. Ustaz, penting ke tak Ustaz? Penting ke belajar baris ni Ustaz? Tak boleh ke kalau tetap belajar baris? Okey. Ustaz nak tanya adik-adik ni. Contohnya lah, kalaulah kalimah itu ataupun iqra' lah. Kalau contohnya iqra' yang dah dibaca tu kan, kalau tiada baris, jika huruf tiada baris, boleh tak kita bunyikan dia? Okey, siapa nak jawab? Boleh tak? Kalau tiada baris, boleh tak kita baca Al-Quran? Jika tiada baris. Okey, jawab. Siapa nak jawab? Boleh? Tak boleh. Betul. Tak boleh. Kan? Jika huruf itu kalau jawi lain, kalau kita belajar jawi, membaca jawi memanglah tiada baris, kan? Sebab kita sebut huruf, kan? Contoh kita saya, sin, alif, sa, ya, saya. Sebab dia bukan baris, tak ada baris atas. Sin, alif, sa, ya, alif, tak ada baris. Itu jawi, kan? Tapi bila kita belajar Al-Quran, bila kita nak baca iqra', kita nak baca Al-Quran, mesti ada baris. Baru kita boleh baca. Okey, baik. Jadi, hari ni adik-adik faham, baris satu di atas itu nama dia fathah. Nama dia fathah. Okey, baris satu di atas. Untuk apa baris ni? Untuk membolehkan kita baca Al-Quran. Kalau kita buka iqra', tiba-tiba tak ada huruf tak ada baris. Hilang baris, tiada baris. Boleh baca tak? Kita tak boleh baca. Kan? Sebab dengan baris itulah, dengan baris sama ada baris atas ke bawah ke, dengan baris itu membolehkan kita baca sama ada bunyi macam mana. Sebab baris itu dia akan membeza-bezakan bunyi dia. Okey, baik. Kepada yang baru masuk, ini kelas untuk tahun 1 lagi ya. Untuk tahun 2 dan tahun 3 sekejap lagi. Kalau dah masuk tak apa, tak ada masalah. Kalau dah masuk kekal je dalam ni. Sekejap lagi dalam 3 minit lagi kelas ni akan habis. Kelas tahun 1 akan habis. Okey, sekejap lagi. Okey, baik. Jom tengok contoh. Okey, ingat ya.
baris satu di atas nama dia fathah. Okey, sebelum tu Ustaz nak ni lah, Ustaz nak dengar lah adik-adik sebut ni. Okey. Ustaz bagi izin adik-adik semua buka mic tu. Jika ada mak ayah ke penjaga kat sebelah yang boleh buka mic sekejap. Boleh buka mic adik-adik. Okey. Okey, sekejap ya. Okey, Ustaz nak ikut Ustaz. Okey. Sebut fathah. 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 Okey, betul. Fathah. Fathah. Okey, betul. Tengok saya tengok adik-adik semua boleh sebut, boleh buka mulut, boleh sebut kan? Okey. Ustaz nak tanya ni, tadi Ustaz suruh ikut. Okey, Ustaz nak tanya ni. Ustaz nak tanya, baris satu di atas apa dia ya? Apa nama dia? Fathah. Apa dia? Betul. Fathah. Jadi adik-adik dah belajar, dah tahu, dah faham. Jadi ingat baris satu di atas tu fathah. Okey, baik, cukup. Okey, baik. Boleh tutup mic ya. Tutup mic. Ustaz nak tunjuk satu lagi yang terakhir. Okey. Tutup mic ya. Okey, baik. Okey, terima kasih. Pandai semua. Okey. Jom kita tengok contoh. Okey, ini contoh ya. Ada yang buka mic. Okey, tutup mic ya. Ustaz tutup mic. Okey. Okey, sekejap Okey, Ustaz nak tunjuk yang terakhir. Okey, baik. Contoh, ini contoh dia. Ini yang saya masukkan baris satu di atas. Okey, baris satu je. Okey, ni huruf. Atas ni baris. Okey. Ke atas tu baris. Okey. Dengar tak suara Ustaz? Ataupun ada masalah ya? Dengar tak suara Ustaz? Dengar ya? Okey. Okey, baik. Okey, yang terakhir ni contoh. Okey, tengok contoh ya. Contoh. Okey, ni huruf alif. Huruf ya, kita sebut huruf. Ni huruf alif. Ini huruf ba. Ini huruf ta. Ini huruf jim. Okey, jim. Okey, baik. Sekarang ini huruf ini, huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf jim ini dia ada baris, iaitu baris satu di atas. Okey. Sekarang ini dia ada baris satu di atas. Inilah nama barisnya fathah. Okey, kalau saya tanyalah, okey, huruf alif ni ada baris tak? Okey, jawapan dia ada. Kalau saya tanya, apa nama baris dia ya? Selain daripada nama baris atas, apa nama dia? Kalau ikut ilmu tajwid, apa nama dia? Satu di atas ini. Jawapannya fathah. Okey, fathah ini baris di atas. Okey, tengok Ustaz ambil contohnya 4 huruf ini, kesemuanya di atasnya ada satu baris, iaitu baris di atas, iaitu baris fathah. Okey, jadi bila huruf alif ada baris di atas satu, maka barulah kita boleh baca dengan bunyinya A. Betul? Bila huruf ba ada baris di atas, bunyi dia ba. Huruf ta ada satu di atas baris, dia akan bunyi ta. Huruf jim. Okay, ni huruf jim ya, tengok. Ini huruf jim, ni bukan huruf ja. Huruf dia huruf jim. Tetapi bila huruf jim ada baris fathah, baris satu di atas, maka dia akan bunyi ja. Ja. Dia tak bunyi jim, dia bunyi ja. Boleh? Okey, baik. Ini contoh, Ustaz buat contoh ini huruf yang bersambung. Ini huruf tak bersambung, huruf tunggal lah, kan? Dia tak sambung. Okey, sekarang ni Ustaz ambil huruf yang bersambung. Okey. Huruf pertama ni huruf kaf. Yang kedua huruf ta, yang ketiga huruf ba. Okey, baik. Sama juga bila huruf bersambung pun, huruf bersambung dia ada satu baris di atas, maka baris
Ini namanya baris fathah. Kan, baris fathah. Semua satu, tak ada dua kan? Semua baris ni di atas huruf semuanya dan kesemua huruf ini satu baris sahaja. Tiada huruf yang barisnya dua, tiada huruf yang barisnya di bawah. Semua huruf kat sini baris satu dan di atas. Baris di atas bukan di bawah, baris satu bukan baris dua. Itu maksudnya fathah. Ya, apa dia fathah? Baris satu di atas. Ini huruf baris satu di atas. Nama apa? Fathah. 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 Okey, jadi ingat hari ini untuk hari ini adik-adik semua ingat fathah. Nanti dah habis kelas, nanti dah keluar kelas nanti, pergi dekat mak, fathah. Fathah. Apa adik fathah? Baris satu di atas, mak. Mak kata okey, oh fathah. Okey, baik. Lepas tu nanti ayah balik kerja nanti, ayah pernah dengar tak perkataan fathah? Okey, adik belajar fathah. Jika ayah kata tak pernah lah dengar perkataan fathah ni, apa dia usah ajar ke? Ya, tadi adik belajar perkataan fathah. Fathah. Adik ulang sekali lagi, fathah. Ayah tahu tak fathah tu apa? Ayah kata tak tahu. Bagi tahu ayah, fathah itu baris satu di atas. Jadi semua dapat tahu. Gitu kan? Sebab adik tahu, jadi apa yang adik tahu, bagi tahu orang. Sebab ini benda baik, ilmu yang baik, ilmu manfaat, tahu, bagi tahu orang. Bila adik tahu, bagi tahu. Bagi tahu nak bagi tahu abang ke, bagi tahu jiran ke, bagi tahu mak ayah ke, kakak ke, bagi tahu supaya semua kita tahu benda yang baik. Okey, baik. Di sini sampai di situ perkataan fathah baris satu di atas. Okey, baik. Okey, boleh ya? Okey. Okey, tamatlah kelas kita, kelas untuk tahun 1. Kelas untuk tahun 1 yang berkenaan dengan fathah iaitu baris satu di atas. Okey. Sebelum kita berpisah sebelum adik keluar, Ustaz akan terus di sini untuk sambung kelas tahun 2 dan tahun 3. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua, adik-adik anak soleh-solehah ini, anak yang baik semua ini. Terima kasih kerana bersama dengan Ustaz pada kelas hari ini. Dan terima kasih juga kepada ibu bapa yang ada bersama ataupun jaga ataupun abang adik yang ada yang jaga bersama. Terima kasih ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Okey, baik. Pelajar tahun 1 boleh keluar ya. Okey. Pelajar tahun 1 boleh keluar sebab pelajar tahun 2, 3 nak masuk. Okey. Sekarang tahun 2 ke? Okey, sekarang tahun 2. Okey, tahun 2 kekal bersama dengan Ustaz. Tahun 1 boleh keluar ya. Tahun 1 boleh keluar. Okey, saya akan sambung kelas untuk tahun 2 ya. Okey, pastikan yang ada bersama dengan Ustaz hari ini tahun 2 dan tahun 3. Saya gabung ya, tahun 2 dan tahun 3 sekali. Okey, pastikan yang ada bersama dengan Ustaz ini iaitu pelajar tahun 2 dan tahun 3. Okey, tahun 1 alhamdulillah dah selesai. Dah boleh keluar tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 bersama dengan Ustaz. Okey, baik. Sekejap ya, kita tunggu beberapa minit lagi. Mungkin dalam 2 atau 3 minit kita tunggu pelajar-pelajar, rakan-rakan kita, rakan-rakan adik-adik untuk masuk kelas bahasa Al-Quran dan juga tajwid. Okey, sekejap ya. Ustaz tutup kamera sekejap untuk Ustaz buka apa yang kita belajar hari ini.
Okey, tunggu sekejap lagi. Selamat datang kepada adik-adik yang telah masuk kelas. Sekejap lagi kita akan mulakan ya. Okay, baik. Adik-adik tahun 2, tahun 3 belum ada buku teks kan? Buku teks belum ada, buku aktiviti belum ada, tak apa, tak ada masalah. Itu tidak, buku-buku teks itu tidak menghalang kita untuk kita belajar. Tak apa, Ustaz sedia semua dah. Ustaz sedia dah apa ni, nota-nota ataupun gambar-gambar Ustaz sedia untuk adik-adik semua. Adik-adik semua boleh tengok apa yang Ustaz akan tunjuk nanti supaya adik-adik boleh belajar. Okay, baik, sekejap ya. Kita tunggu lagi dalam seminit atau 2 minit lagi untuk pelajar masuk, pelajar rakan-rakan adik-adik masuk. Saya doakan semoga adik-adik berada dalam keadaan baik-baik semua di rumah sana, kan? Semua sihat, semua dah makan dan minum, supaya kita dapat belajar dengan baik. Okay. Okay. Inilah suasana baru, okay. Suasana baru, cara baru kita belajar. Okay. Walau bagaimanapun adik-adik tetap boleh belajar. Tiada halangan kan. Walaupun ustaz tak boleh nak sentuh adik-adik kan. Sebab kita tidak bersemuka, adik-adik berada di rumah masing-masing kan. Di rumah masing-masing, ustaz berada di sekolah, adik berada di rumah. Walaupun macam tu kita dapat belajar juga. Tetap juga sampai ilmu. Ustaz tetap mengajar, guru-guru tetap mengajar, adik-adik kat rumah tetap dapat ilmu. Itu yang penting. Cara yang kita guna sekarang, Google Meet ini adalah satu cara penyampaian supaya ilmu itu dapat sampai pada adik-adik semua. Baik. Sekejap ya. Seminit lagi. Yang rasa dahaga boleh minum air, ambil air letak ke tepi semua sekali, boleh minum air, tak ada masalah. Boleh je. Jangan makan nasi pula, nanti dapat bau kat ustaz ni. Ustaz dapat bau ni, dapat bau orang makan. Minum air boleh, minum air. Supaya dengan minum air itu, adik-adik adalah rasa mengantuk kan, tak rasa dahaga. Okay, baik. Hello. Siapa tu?
Ustaz. Okey, baik, jom kita mulakan kelas ya. Okey, tak apalah yang mungkin ada rakan-rakan, adik-adik yang lambat masuk sikit tu tak apa, nanti dia masuk. Kita terus juga kan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah. Pemudahkanlah urusan kami ya Allah, berikanlah kami kefahaman ya Allah. Berikanlah kami kefahaman untuk terus kami belajar ya Allah. Terus kami belajar dalam keadaan ujian yang daripada Allah ini supaya dapat juga kita teruskan baca. Okey, baik. Okey. Okey, saya mulakan ya. Okey, baik. Saya akan tunjuk apa ya. Okey, sebelum tu jelas tak suara Ustaz dekat rumah masing-masing? Jelas tak suara Ustaz? Kalau jelas, angkat tangan. Jelas? Okey, bagus. Saya nampak semua angkat tangan. Bagus. Jelas. Okey, bagus. Okay, maknanya Allah mengizinkan kita untuk terus belajar. Kan? Walaupun kita jauh, tapi suara Ustaz berkumandang di rumah-rumah adik-adik semua untuk terus kita belajar. Kan? Seolah-olah rumah adik-adik tu telah jadi sekolah kan. Sekejap dengar ustaz mengajar Al-Quran, sekejap dengar ustazah mengajar Jawi, sekejap dengar ustazah ajar akidah, kan. Ibadah, sirah, bahasa Arab, macam-macam kan. Okey. Sebab kita ada kata apa? Landasan cara untuk terus kita belajar. Okey, baik. Suara jelas, cantik. Okey, lepas tu saya nak tunjuk apa yang kita nak belajar. Ya. Okey, sekarang nampak tak apa yang Ustaz tunjuk? Nampak? Nampak. Okey, cantik. Okey, cantik. Bagus. Terima kasih. Terima kasih di atas respon. Nampak. Di atas. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, okey, baik. Kita mulakan ya. Okey, baik. Tak apa, tak ada masalah. Kita akan belajar terus, kita akan belajar. Okey, baik. Untuk kelas pada hari ini, untuk kelas hari ini, kita akan terus dengan kelas Al-Quran dan juga Tajwid. Bagi hari ini, hari Khamis 18 hari bulan 2, 2021, hari Khamis. Pada petang hari Khamis ini, kita akan teruskan dengan kelas Al-Quran dan Tajwid bersama dengan Ustaz Muhammad. Okey, baik. Untuk kelas hari ini, Ustaz nak sambung je. Kita nak sambung kerana tajuk pertama ini, kita belum habis lagi yang kita belajar pada minggu lepas kan. Kerana hari Selasa lepas, kita tak ada kelas. Hari Selasa lepas, tak ada kelas kerana Ustaz ada sedikit urusan berkaitan dengan sekolah. Jadi tersempat untuk buat kelas untuk pelajar tahun 1, 2 dan 3 pada hari Selasa lepas. Okey, saya mohon maaf. Okey, baik. Kita teruskan dengan sambungan tajuk iaitu tajuk mengenal baris. Okey. Untuk tahun 2, tahun 3 ni Ustaz nak laju sikit ya. Laju sikit supaya kita dapat habiskan berkenaan dengan baris ini. Berkenaan dengan baris. Okay, baik. Okey. Dalam kita belajar Al-Quran, okey, Ustaz minta kepada yang mungkin baru masuk supaya tutup mic ya. Tutup mic. Kamera buka, mic tutup. Okey. Tutup mic ya. Okey, supaya tidak mengganggu ya. Okey, baik. Bila adik-adik semua tutup mic, Ustaz aja yang buka mic cakap, maka semua pelajar yang berada di rumah masing-masing tu
dia dapat dengar suara ustaz dengan jelas. Okey, baik. Adik-adik duduk. Duduk. Seolah-olah macam duduk dekat kat sekolah lah. Dekat sekolah kat kursi kan. Sama juga. Okey, baik. Lagi selesa sebab kat rumah mungkin boleh duduk atas sofa, duduk atas kursi yang apa ni? Yang lagi baik daripada sekolah. Lagi selesa lah kan? Lagi selesa. Cuma ustaz tak boleh nak sentuh adik-adik je. Kan? Kalau yang nakal tak boleh nak tarik telinga ke, nak betulkan songkok tak boleh sebab jauh. Okey, baik. Okey. Okey ya. Okey, jom sambung ya. Okey, dalam kita belajar ni kelas sambung ya. Bukan jangan kata salah pula ustaz punya tarikh ni. Kita sambung. Kita sambung. Sambung kelas kita daripada kelas yang 4 bulan 2 itu minggu lepas kita sambung hari ini iaitu berkenaan dengan baris. Dalam kita belajar Al-Quran dan juga belajar ilmu tajwid ini terutamanya kepada dalam kita membaca Al-Quran kita memerlukan kepada baris. Okey, baik. Kita perlu kepada baris. Okey. Okey, Ustaz nak tanya ni. Okey, baik. Dulu. Baca dulu ya. Kalau keadaan berbaik, elok, tenang saja, relax, dengar aja. Okey, baik. Ustaz nak tanya ni ya. Ustaz nak tanya adik-adik semua ya, nanti jawab. Jangan buka mic lagi. Okey. Jika kita buka Iqra ataupun kita buka Al-Quran ke, buka surah ke, buka Iqra ke, tiba-tiba tiada baris. Tiba-tiba huruf itu tiada baris. Rasa-rasa boleh tak kita baca Iqra? Jawab. Siapa nak jawab? Boleh tak kita baca jika baris tu hilang? Tiada baris. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Boleh. Okey, bagus. Tak boleh kan? Sebab apa? Sebab kita nak baca macam mana? Sebab tiada baris. Okey, baik. Terima kasih. Semua tutup mic. Okey. Tutup mic ya. Okey. Jadi, untuk makluman ya, mungkin ada pelajar-pelajar lain ya. Ni kelas Al-Quran dan Tajwid bagi pelajar tahun 2 dan tahun 3. Okey. Tahun 2 dan tahun 3. Okey, terima kasih. Okey, baik. Bila mana kita nak baca Al-Quran, kita nak baca Iqra ke, nak baca Al-Quran besar tu ke, nak baca kalimah ke, nak baca ayat ke, surah pendek panjang ke, kita memerlukan siapa sajalah orang yang nak baca Quran itu memerlukan kepada baris. Perlu kepada baris. Kan? Sebab dengan baris itulah membolehkan kita baca. Sebab baris adalah satu benda yang sangat penting ketika dalam proses kita belajar membaca Al-Quran. Kerana dengan baris itulah dia akan bunyi macam-macam bunyi. Betul? Okey. Contohnya, walaupun huruf yang sama tetapi baris berlainan, maka dia akan bunyi berlainan. Bunyi tak sama. Nanti saya bagi contoh ya. Okey, baiklah. Dalam kita belajar Al-Quran, kita kena belajar baris. Okey, mungkin baris sekarang ni ada dah tahu dah. So, saya yakin bahawa tahun 2 dan tahun 3 ini tahu kenal baris. Okey, baik. Kenal baris. Baris mana ni? Baris atas. Baris mana ni? Baris bawah. Ni baris apa? Baris hadapan. Ni baris berapa? Baris 1. 1 di bawah, 1 di atas, 1 di hadapan. Okey, saya yakin bahawa adik-adik telah tahu. Dan tahun lepas pun adik-adik telah belajar di sekolah ni kan. Di sekolah kafah kita ini, dalam kelas bersama dengan ustaz ataupun dengan guru-guru lain berkenaan dengan baris ni. Adik tahu semua dah. Okey, saya yakin semua tu. Okey, baik. Jadi sekarangnya cumanya ustaz nak ajar supaya kita boleh, kita selitkan sikit dengan ilmu tajwid supaya kita belajar istilah-istilah ilmu tajwid. Contoh masuk ustaz gini lah kan. Okey, tengok tengok yang ustaz tunjuk kat sini semua sekali. Okay, baik. Ustaz akan besarkan paparan ini. Okey. Okay, nampak tak apa yang ustaz tunjuk? Jelas tak? Okey, cuba jawab. Jelas tak apa yang ustaz tunjuk? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Terima kasih.
Okey, tutup mic. Okey, bagus. Jelas ya. Baik, tutup. Jelas. Okey. Okey, baik. Kita sambung. Okey. Baris kita belajar ada baris satu di atas, ada baris satu di bawah, ada baris satu di hadapan. Okey. Ni ya, Ustaz guna laser ni ya. Ada adik boleh tengok yang mana Ustaz tunjuk ya. Okey, sekarang kita belajar Al-Quran, jom kita belajar. Okey, baik. Huruf yang sama, okey, ini huruf sama ya, huruf ta, huruf ta, huruf ta. Huruf yang sama, cuma dia berbeza warna, ni biasalah. Nak suruh menarik kan? Oh, warna berbeza. Tetapi huruf sama. Okey. Okay. Kalau ada yang buka mic, minta tutup mic ya. Kalau Ustaz tak nampak siapa yang buka mic sebab Ustaz dah besarkan skrin ni ya. Okey, baik. Huruf sama ni, huruf 1, 2, 3 ni, huruf ni sama je. Huruf ta. Tetapi baris ni berbeza. Okey. Semua baris satu. Ni satu nama dia. Ni satu, ni satu, ni satu. Semua baris satu. Ni satu di atas, satu di hadapan, satu di bawah. Satu di bawah, satu di hadapan, satu di atas. Kan? Satu-satu sama, tetapi kedudukan baris ini berbeza. Baris di atas, baris di hadapan, baris di bawah. Okey, baik. Huruf yang sama, tetapi bila baris berbeza, maka bunyi dia berbeza. Okey, huruf ta yang sama. Contoh ya. Okey. Baris huruf ta, baris satu di atas, dia akan bunyi ta. Bila baris satu di bawah, adakah dia akan bunyi ta? Tidak. Dia akan bunyi ti. Kalau yang ni, ta, baris bawah dia bunyi ti. Bila baris di hadapan dia bunyi tu. Ta, ti, tu. Tengok ya. Itu Ustaz kata tadi. Ustaz cakap tadi. Baris merupakan suatu benda yang sangat penting untuk proses membaca, membelajar Al-Quran. Kerana bila nak baca Al-Quran, kita memerlukan kepada baris untuk bunyi dia. Sebab apa? Sebab huruf yang sama, baris yang berbeza, dia akan mengeluarkan bunyi yang berbeza. Dia tak bunyi lagi yang sama. Okey, baik. Baru sama kan? Tapi kenapa dia bunyi ta? Sebab baris atas. Kenapa yang ni bunyi tu? Sebab baris hadapan. Kenapa yang ni bunyi ti? Sebab baris di bawah. Okay, baik. Yang saya nak fokuskan kepada adik tahun 2, tahun 3 hari ini ialah ini. Istilah-istilah ini. Okey. Saya yakin bahawa kat rumah sana adik dapat tengok dengan jelas gambar yang saya tunjuk ini. Okey, baik. Baris satu di atas ini nama dia fathah. Okey. Fathah. Al-fathatu. Fathah. Fathah ni apakah masuk fathah Ustaz? Fathah ni ialah baris satu di atas. Kan? Okey, baris satu di atas ni nama apa? Dipanggil fathah. Dalam ilmu tajwid dia panggil fathah. Okey, baik. Baris tutup mak ya. Baris satu di bawah, ni satu di bawah, dia panggil kasrah. Kasrah. Okey, baik. Sekejap lagi Ustaz minta pelajar sebut ya. Okey, baik, tak apa. Kasrah. Yang ketiga, baris satu di hadapan ni, di atas dan di hadapan bentuk dia tak sama ya. Walaupun baris semua di atas tapi tak sama. Ini di atas huruf tetapi bentuknya macam ni, macam huruf waw. Maka ni dia panggil di hadapan. Okey. Ustaz minta tutup mic ya. Siapa yang buka mic tu? Kalau nak terus ikut kelas Ustaz, bersama kelas Ustaz, tutup mic. Okay, baik. Kalau tak dia akan mengganggu nanti. Duduk dia. Tak payah tekan ya.
Tekan. Okey. Okey, baik. Fathah, kena ingat fathah baris satu di atas. Kasrah baris satu di bawah. Dhammah baris satu di hadapan. Okey, itu nama-nama bagi baris satu ya. Kita ada 3, baris atas, baris bawah, satu di atas, satu di bawah, satu di hadapan. Nama dia berlainan, nama dia berbeza-beza. Baik, tengok fathah. Saya lagi usah ulang ya, minta pelajar jangan buka mic. Jangan sentuh telefon, jangan sentuh laptop ke apa, jangan sentuh. Supaya tidak mengganggu. Kalau tak nak masuk kelas, boleh keluar ya. Sebanyak kali dah Ustaz cakap ni. Kalau tak nak masuk kelas, tak nak duduk elok-elok, tak nak belajar, boleh keluar. Okey, baik. Okey. Okey, yang pertama fathah. Okey, ni fathah. Tadi 3 ni semua kan. Okey, sekarang ni kita tunggu satu-satu ya. Kalau Ustaz tak lama pun, sekejap lagi habis kalau Ustaz. Okey, dah elok. Okey, baik. Fathah. Contoh ya. Contoh bagi fathah. Okey, tengok ini huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, huruf yang ada dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Iqra, dalam buku Iqra, dalam buku Al-Quran, dalam buku teks Al-Quran, yang ada dengan adik-adik, yang tahun lepas mungkin. Huruf ini yang ada dalam Al-Quran. Okey, baik. Jawi lain ya, jawi lain. Kalau bagi mata pelajaran jawi, adik-adik tak memerlukan kepada baris. Okey, baik. Untuk belajar jawi, adik-adik tak perlu baris untuk baca jawi. Kan? Contohnya apa? Kalau jawi kita nak eja nak eja apa ni? Nak eja buku. Kan? Nak eja buku. Nak eja buku, ba, waw, bu, kaf, waw, ku. Buku. Itu jawi. Dia tak perlu baris. Kan? Nak jangan pula nanti Ustazah Mila ajar jawi. Okey, adik-adik sila baca. Apakah perkataan ini? Sila baca. Lepas tu ada adik tanya Ustazah, Ustazah macam mana nak baca Ustazah? Tak ada baris. Bukan. Yang baris, yang memerlukan baris itu Al-Quran. Kita nak baca Al-Quran. Nak baca Iqra, memerlukan kepada baris. Kalau jawi tak perlu baris. Jawi itu kita mengeja huruf. Kan? Huruf ba dengan huruf waw, dia akan bunyi bu. Huruf kaf, bila bertemu dengan huruf waw, dia jadi ku. Jadilah dia buku. Itu contoh bagi jawi. Okey. Okey, baik. Okey. Fathah. Okey, ni baris atas. Okey. Baris alif satu di atas. Okey, bila baris atas dia bunyi macam ni. Okey. Pelajar boleh tengok je, boleh tengok dengar. Dengar apa yang Ustaz sebut, tengok apa yang Ustaz tunjuk. Itu je. Itu je apa yang pelajar kena buat dekat rumah. Okey, baik. Okey. Semua huruf hijaiyah ini barisnya satu, semua satu dan di atas. Nama dia fathah. Jadi Ustaz nak, tujuan Ustaz ajar ni ialah supaya adik-adik boleh baca dengan betul dan tahu fathah tu apa. Fathah itu satu di atas. Kalau fathah satu di bawah, salah. Kalau fathah satu di hadapan, salah. Kalau fathah dua di atas, salah. Fathah itu ialah satu di atas. Bila baris fathah, dia akan bunyi ha, ba, ta, ja, ha, qa, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, ro, fa, ko, la, ma, na, wa, ha, a, ya.
itu bunyi huruf hijaiyah bila mana baris fathah satu di atas. Itu bunyi dia. Sebab dia berbeza. Nanti Ustaz akan tunjuk bila baris bawah huruf yang sama dia akan bunyi lain. Okey, baik. Okey. Okey. Kita akan terus ya. Kita akan terus. Okay. Tengok. Okey, ini baris di atas. Okey. Baris di atas fathah, bila baris di atas mesti atas pada huruf. Kalau bawah pada huruf bukan baris atas. Bukan fathah, jadi lain. Okey. Kita tengok lagi. Okey, yang kedua kasrah. Kasrah. Tadi fathah baris satu di atas. Okey, baik. Yang kedua nama dia kasrah. Adik-adik kat rumah boleh sebut masing-masing, tak perlu buka mic, sebut je masing-masing. Kasrah. Okey. Kasrah. Ustaz nak tengok mulut adik-adik. Ustaz nak tengok mulut adik-adik bergerak. Sebut kasrah. Ustaz nampak tu, yang sebut-sebut tu, Ustaz nampak betul tu yang sebut. Kasrah. Kasrah. Okey, bagus. Cantik. Okey, baik. Kasrah. Kasrah ni apa? Kasrah ni baris satu juga. Tapi satu di bawah. Kalau tadi satu di atas dan satu di bawah. Okey. Huruf hijaiyah yang sama. Huruf hijaiyah yang sama. Bila baris satu di bawah, dia akan bunyi apa? Macam mana pula? Kalau huruf fathah, bunyi A. Kan? Kalau kasrah, bunyi A ke? Tidak. Bila baris kasrah, dia akan bunyi I. Kasrah ni baris bawah, satu di bawah. Dia akan bunyi macam mana? I, B, T, C, G, H, H, D, Z, R, Z, C, Sh, C, D, T, Z, I, R, F, H, K, Li, Mi, Ni, Wi, Hi, Yi. Itu bunyi bila mana baris yang namanya kasrah. Boleh ya? Faham ya? Faham? Faham tak? Baik. Faham. Okey, bagus. Okey, bagus. Cantik. Okey, Faham. mantap. Betul maknanya kasrah. Sebab okey, baik. Terima kasih. Okey, tutup mak semula. Okey, baik. Okey, itu kasrah. Bila fathah bunyi lain, bila kasrah bunyi lain. Jadi Ustaz Arab, Ustaz minta kepada pelajar bila baca Iqra, tak kira lah baca dengan mak ke dengan ayah ke dengan makcik ke dengan siapa saja, dengan penjaga ke, dengan abang adik ke, tak kira lah dengan siapa pun, adik-adik mesti baca dengan baik. Nak baca dengan baik ni macam mana Ustaz? Okey, bila mana nak baca, adik pertama mesti tengok huruf, lepas tengok huruf, tengok baris. Bila dah kenal huruf, tengok baris. Sebab walaupun satu huruf, kalau baris itu berbeza, maka dia akan bunyi berbeza. Tidak bunyi sama, dia bunyi berbeza, bunyi lain. Baris atas bunyi lain, baris bawah bunyi lain, baris hadapan bunyi lain. Okey, baik. Tengok yang terakhir. Mana yang terakhir ni? Kosong lah. Ya. Okey. Ni. Ya ni. Okey. Ni baris atas, abata baris atas, EBT baris bawah. Ni yang kita belajar sekarang terakhir. Okey. Kalau abata ini namanya baris fathah. Fathah satu di atas, bukan dua. Satu di atas, nama dia fathah. Yang ni satu di bawah, nama dia kebunyi macam mana? EBT. Yang ni abata EBT. Okay. Sebab apa? Ini fathah, ini kasrah. Ustaz nak adik-adik boleh sebut
dan juga boleh faham, boleh kenal. Kalau Ustaz kata mana baris fathah, Ustaz tak nak sebut. Mana baris satu di atas, tak nak sebut. Ustaz nak tanya, Ustaz sebut mana baris fathah, mana baris kasrah, kan? Mana baris dhammah. Okey? Okey, baik. Okay, yang terakhir, dhammah. Ni dhammah ya. Baris dhammah ni dhammah. Dhammatun. Dhammah. Dhammah itu baris di hadapan. Dia berada di atas huruf. Sama dengan baris fathah. Berada di atas huruf. Tapi bentuk barisnya itu lain. Kalau baris fathah, satu di atas tu bentuk dia macam ni kan. Macam kita raik tu. Raik betul tu. Kan? Tapi bila dhammah, dia berada di atas huruf juga. Tapi dia bentuknya bentuk huruf waw. Kecil. Bentuk huruf waw. Tapi dia kecil. Dia ada atas huruf. Itu namanya dhammah. Okey? Dhammah. Baik. Bila baris dhammah, macam mana pula bunyinya? Okey, adik dah tahu dah. Cuma saya nak kenalkan supaya adik-adik tahu. Dhammah tu baris mana? Nanti Ustaz akan buat latihan, Ustaz kuis nanti. Tentukan yang mana dhammah, mana kasrah, mana fathah. Baik. Baris dhammah dia akan bunyi. Okey, ni baris dhammah. Bukan huruf waw, kecil di atas huruf, namanya dhammah, baris satu di hadapan. Okey, bila huruf alif, kalau yang ni bunyi a, yang ni bunyi i, bila baris hadapan baris dhammah, dia bunyi u. Okey. Bila huruf ba, kalau yang ni ba, yang ni bi, yang ni bunyi bu. Biu bu. Alif u. Ba bu. Kalau huruf ta, tu. U bu tu. Okey. Itu bunyi bila mana baris dhammah. Okey, bila baris dhammah dia akan bunyi u, bu, tu, su, ju, su, ru, du, hu, ku, kan? Lu, wu, yu, nu. Bunyi dia you, bunyi you, huruf you semua belakang. Kan? Okey. Okey. Jadi apa yang penting Ustaz saya nak tahu Ustaz? Ustaz nak belajar semua faham yang mana fathah, mana dhammah, mana kasrah. Boleh beza. Boleh? Ilmu tajwid kita belajar perkataan tu, fathah, kasrah, dhammah. Fathah, kasrah, dhammah. Boleh ya? Okey, kalau boleh angkat tangan. Boleh. Kalau faham angkat tangan. Okey, cantik, bagus. Okey. Yang tu. Okey. Ustaz harap semua pelajar boleh faham dan boleh tentukan yang mana dikatakan fathah, yang mana dikatakan kasrah, yang mana dipanggil dikatakan dhammah. Lain sikit kan kita belajar sekolah agama kan. Rupanya baris satu di atas ni nama dia fathah rupanya. Kan? Nanti kalau Ustaz Azhar sebut mana baris dhammah? Kita tahu dah baris dhammah tu baris depan. Yang mana baris kasrah? Kasrah tu baris bawah, satu di bawah. Yang mana pula baris fathah? Fathah itu baris satu di atas. Okey, baik. Jadi habis berkenaan dengan 3 bentuk baris ini habis. Jelas kita belajar. Dan adik-adik dah boleh baca, dah boleh pandai, dah tahu boleh baca bunyi macam mana dan sekarang tahu perkataan hukum tajwid baris ni nama apa. Baris satu di atas tu nama apa ikut ilmu tajwid? Maknanya namanya fathah. Okey, baik. Bagi kelas minggu hadapan tahun 2 ya. Tahun 2 dan tahun 3 minggu hadapan Ustaz akan ajar baris tanwin, baris sukun dan syaddah. Okey, mungkin ada yang belum pernah dengar lagi. Apa benda Ustaz tanwin?
Ustaz tak pernah dengar pun sukun. Buah sukun tahu lah, buah sukun, beli goreng sukun tu. Kan? Tak pernah dengar botak syaddah. Okey, nanti minggu hadapan kita akan belajar di sebalik istilah-istilah ilmu tajwid ini, apa benda dia ni. Dan macam mana penggunaan dia, bacaan dia ketika dalam membaca Al-Quran. Okey, baik. Saya faham Ustaz. Okey, terima kasih. Okey. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini Allah berikan kita mudah faham. Kan? Sebab apa? Macam mana nak mudah faham? Satunya kita kena minat. Kita kena minat, kena rajin, kena berusaha, kan? Walaupun mengantuk, okey sebab ada kelas, okey kita kelas kan. Lepas tu kita kena ikhlas kita belajar, kan? Bukan paksa, bukan guru paksa, bukan mak ayah paksa masuk kelas, tak ada. Sebab apa? Sebab belajar minat. Mesti minat. Oh minat ni, minat belajar. Okey, bila minat, kita akan, Allah akan beri kita mudah faham. Ya boleh ya? Ya. Ustaz harap semua pelajar boleh faham. Minggu hadapan kita akan belajar yang baru, iaitu tanwin, sukun dan syaddah. Okey, baik. Jadi sebelum akhir, Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua adik-adik kandung pada tahun 3, lelaki dan perempuan, anak-anak soleh dan anak solehah ini. Terima kasih juga kepada ibu bapa yang ada bersama dengan adik-adik. Terima kasih kepada penjaga. Terima kasih juga kepada abang, kakak, kepada adik-adik yang turut bersama dengan kita supaya kelas kita ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Jadi Ustaz ucapkan selamat, kita pada kadang-kadang selamat. Selamat berada di rumah masing-masing supaya kita terjauhkan daripada wabak ujian daripada Allah ini. Semua keluarga kita selamat, keluarga kita terjauhkan daripada semua ni. Doakan juga semua kesihatan untuk rakan-rakan adik-adik, sahabat adik-adik semua sekali, supaya kita semua daripada keadaan jagaan daripada Allah, semua kita selamat insya-Allah. Okey, Ustaz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua pelajar, lelaki perempuan, pelajar tahun 4, tahun 5, tahun 6. Terima kasih kerana bersama dengan Ustaz. Hari ini mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kesempatan, kesihatan, ruang masa yang baik untuk kita terus belajar walaupun dalam norma baru ini. Yang penting ilmu tetap dia akan disampaikan dan pelajar tetap dapat ilmu. Itu penting. Okey, baik. Bagaimana cara? Itu kita kena hadapi. Kan? Cara tu kita kena ubah dia. Kita kena ikut ubah. Kita kena ikut cara tu. Kalau kita tak ikut cara, maka kita ketinggalan. Kan? Contohlah, contoh masa Ustaz kata sepatutnya belajar kat sekolah. Tapi kita tak boleh tapi pelajar tak boleh datang ke sekolah. Kan? Kita kena ikut online, kena ikut Google Meet. Okay, baik. Tapi ada contohnya kalau ada pelajar tu kata, saya tak nak ikut Google Meet. Saya tak nak ikut Google Meet. Jadi pelajar tu akan ketinggalan. Sebab kita menggunakan platform, menggunakan online, kelas online, guna pakai Google Meet untuk terus belajar. Okay, mari kita ikutlah cara tu kena ikut. Sebab kita nak pembelajaran kita ini, penyampaian kita dapat diteruskan. Okey, baik. Saya nak buka slide. Okay. Okey. Pertama, suara Ustaz jelas ke tak di rumah-rumah anda semua? Jelas. Jelas. Okay, baik, baik. Soalan kedua nampak tak apa yang Ustaz tayangkan? Paparkan, nampak tak? Nampak. Okey, baik, terima kasih. Okey, baik. Sekarang ni Ustaz besarkan skrin ni, jadi Ustaz tak nampak korang ya? Ada elok. Okey, baik. Jom kita belajar, kita sambung apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Bukan minggu lepas, kita belajar pada hari Selasa lepas kan? Okey, hari Selasa lepas kita belajar berkenaan dengan izhar halqi. Okey. Minggu lepas Ustaz dah ajar, pelajar dah faham berkenaan dengan izhar halqi. Okey, baik. Ustaz harap tajuk ni Ustaz akan ajar bersekali tahun 4, 5 dan 6.
Kalau ikut buku teks, buku tajuk ini berada di tahun 4. Jadi bila habis tajuk ni, Ustaz harap semua pelajar boleh ingat, boleh faham dengan baik, dengan jelas semua sekali. Sebab lepas ni, Ustaz akan pecah-pecahkan kelas pula. Kemungkinan kelas tahunan Ustaz akan buat khusus kelas lain kan. Untuk kita boleh tumpu terus pada tajuk yang ada dalam buku teks pelajar masing-masing. Okey, baik. Tapi macam mana pun, tajuk ni, Nusa Kinan dan Tanwin, kita kena habiskan dahulu. Okey, baik. Saya harap sangat supaya pelajar tidak belajar sambil lewa-lewa, belajar dengan leka, kan? Kita belajar bukan kerana perasaan, kita belajar kerana kita nak dapat ilmu, sebab title kita seorang pelajar. Okay, baik. Bila pelajar, kena belajar. Bila guru, kena mengajar. Itu je lah. Bila ada yang nak mengajar dan ada yang nak belajar, dia akan jadilah. Akan sampailah ilmu itu insya-Allah. Okey, baik. Jom kita tengok yang kedua. Ni yang kedua ya. Yang pertama yang ni. Okey, yang pertama ni. Ni dah selesai dah yang pertama yang selesai lepas. Okey, baik. Tengok yang kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua ya. Sebut yang kedua. Okey. Okey, ni 5, ni yang pertama. Okey, yang kedua. Yang kedua namanya ikhfa hakiki. Okey. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Sebut ada alif nanti ya. Okey, baik. Okey, kalau yang pertama minggu lepas izhar halki. Kalau okey sekejap okey baca sekejap Ustaz nak keluar. Sekejap Ustaz ada urusan sekejap Kami nak sekejap Bukan kot sebab anak saya pun nak kena isi kot ni. Cuma Itu KG tak ada saya yang tolong isi. Ya. Apa tu nama? Cuma Bibi. Cuma nak tanya ni Yang Macam mana nak check? Ustaz? Kat mana yang tempat yang macam nak tertulis tu? Kau guna komputer ke? lebih baik tak payah. Lebih baik tak payah. Tak payah, senyap je. Weh, mana Ustaz Ustaz? tanya boleh jawab. Ustaz mana? Tadi aku tunggu ada. Ustaz, Tak ada, ada urusan. Kejap. Tak ada urusan kejap. Oh. Aku baru lepas ambil borang. Aku dah hantar borang dah dia. Kau baru ambil dia. Baru ambil Tadi aku pergi naik turun tengok Ustaz Umar. Mana nak hantar? Ustaz Umar. Nak hantar kat mana? Peti warna merah. Ada peti warna merah tu dia ada tulis Oh, letak Jepit dekat R Tak ada. dekat dalam. Oh, okey. Oh, okey. Okay, I understand. Go understand. Afiq nyanyi ke apa? Mana Ustaz? Kalau Ustaz ada hal. Astaghfirullahaladzim. Sabar kali, sabar. Senyap je. Apa cakap? Betul. Dengar cakap kami. Dia. Tak, kau nak apa sekarang ni Alia? Kenapa? Kau nak apa? Alia Syazana, asal? Asal? Tiba-tiba WhatsApp aku ni asal? Wow. Okey, dah.
Ya baik, maaf tadi ada apa ni, ada pelajar ataupun parent nak tanda borang mawik sekolah kebangsaan tu kan. Okey baik, terus ya. Kalau Ustaz kecilkan macam ni nampak tak? Tadi besar, ni kecil, nampak tak? Nampak tu Ustaz, nampak. Nampak je, nampak ya. Nampak. Okey baik. Okey baik, kalau nampak macam ni je lah. Boleh Ustaz tengok wajah-wajah korang semua ni. Okey baik. Okey, saya nak besarkan, nak suruh nampak semua pelajarnya. Okey, baik. Yang kedua ni ialah ikhfa hakiki. Okey, sebut betul-betul nanti ikhfa hakiki. Kalau pelajar tahun 4 ada dalam buku teks tahun 4, tajuk pertama. Okey, baik. Kalau pelajar tahun 5, tahun lepas, buku tahun lepas dia ada. Kalau pelajar tahun 6, tahun lepas, masa tahun 5, Ustaz dah bagi nota ni. Selesai. Okey, baik. Ikhfa hakiki ni yang kedua. Tak kira lah nombor berapa pun. Yang kedua kita belajar selepas izhar halqi. Nama dia ikhfa hakiki. Kalau izhar halqi kita belajar minggu hari Selasa lepas, dia mempunyai 6 huruf, alif, ha, ain, ghin, ha, kha. Ini 6 huruf izhar halqi. Dan bila bertemu huruf ini dia kena baca jelas. Kita ulang sekejap Yang minggu lepas, yang hari Selasa lepas, bacanya min haitsu. Min haitsu. Bukan baca min haitsu, salah. Salamun hiya. Salamun hiya, bukan salamun hiya, salah. Okey? Okey, baik. Yang kedua hari ini ialah mana dah pergi? Ikhfa hakiki. Okey, baik. Ikhfa hakiki ini dia mempunyai 15 huruf. Okey, dia paling banyak. Kita ada 5 kan? Kita ada 5. Izhar, ikhfa, idgham al-ghunnah, idgham bil ghunnah, ikhlas. Izhar ada 6. Ikhfa hakiki ni paling banyak. Antara 5 hukum ni, ikhfa hakiki yang kita baca sekarang ni dia paling banyak huruf. Ingat ya, kita pernah cakap pada masa lepas, dia tidak berulang huruf. Contoh ya, huruf alif, huruf izhar halqi. Ada tak huruf alif dengan ikhfa hakiki? Tak ada kan? Ada. Dia tak akan berulang. Dia tak akan berulang, maksudnya dia tak ada. Dekat sini pun dia ada, dekat sana pun dia ada. Macam tu, tidak. Dia tidak akan berulang. Kalau dia kat situ je huruf dia. Sebab dia ada satu huruf je. Okey, baik. Ikhfa hakiki, dia huruf paling banyak. Dia mempunyai huruf paling banyak, iaitu 15 huruf. Okey? Okey, baik. Tengok hurufnya. Huruf sa, ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Habis. Kan? Itu huruf ikhfa hakiki. Setiap pelajar wajib ingat huruf ini. Selasa lepas dah ingat 6 huruf izhar halqi. Hari ni kena ingat pula, kena hafal 15 huruf kepunyaan ikhfa hakiki. Nah, ini ingat lah. Kan? Bukan usah apa, bukan nak suruh ingat huruf Z, W, X, 10, kuasa 2. Semua tak perlu, nak ingat huruf ni je kan. Okay, kena ingat. Kalau tak ingat, susah untuk menentukan hukum-hukum nanti. Okey, baik. Ingat ada orang buat rangkai kata dia jadi satu je, za, sad, da, fa, sin, sa, sin, sa, za. Ingat terpulang anak mana apa? Kan? Ingat huruf ni. Contohnya huruf sa. Huruf sa, ikhfa hakiki. Kalau pelajar kata huruf sa ini huruf izhar halqi, salah. Kalau kata huruf jim ini huruf iklab, salah. Ingat kepunyaan siapa. Siapa nama, okey, ini mana laser ni. Okey. Ini kepunyaan siapa? Ingat, ini dia punya ni.
Kan? Baik, kena hafal. Okey. Tengok seperti ni ya. Okey. Okey. Mana? Okey, baik. Nampak tak Ustaz tulis apa ni? Baca. Boleh. Belajar wajib hafal atau ingat. Belajar wajib hafal atau ingat. Okey, baik. Okey, baik. Pandai. Pandai baik. Atau ingat. Okey, baik. Betul. Betul. Belajar mesti ataupun wajib hafal ataupun ingat. Mesti ingat, mesti hafal. Mesti hafal, mesti ingat. Hafal, so ingat lah kan? Okay. Dia mesti ingat macam mana pun. Tolonglah ingat. Mesti kena ingat. Kalau tak ingat, susah. Kalau contohlah tak ingat. Kalau saya kata, okey, huruf to. Huruf to ni siapa punya? Kalau tak ingat. Kalau sebut kan? Kena sebut yang 5 sebab tak ingat. Tapi kalau dah ingat, okey, huruf to punya, ifak kiki Ustaz. Huruf ta, ifak kiki. Huruf jim, ifak kiki. Huruf kaf, ifak kiki. Sebab dia ingat. Jadi pelajar mesti kena ingat. Hafal dan ingat serta boleh sebut. Mesti ingat, pelajar mesti ingat. Okey, baik. Itu dia. Lepas tu macam mana pula cara nak baca dia ni, ifak kiki ni? Kalau izah halki yang kita belajar lepas, kita kena baca dengan jelas. Jelas, nyata, iaitu maksudnya tanpa dibaca dengan dengung. Okey, jadi ifak hakiki ni macam mana pula? Ifak hakiki lawan kepada ifak hakiki lawan kepada izhar halki. Kalau izhar halki kena baca dengan jelas, nyata, ifak hakiki kita baca dengan dengung. 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 Okey. Berdengung telinga, dengung. Okay, baca dengan dengung. Hukum dalam ilmu tajwid ada dengung. Tu dengung. Okay, baik. Dengung ni di hidung, bukan di telinga. Dengung tak keluar melalui kepala lutut, tak keluar. Dia keluar kat hidung, dia rasa kat hidung, dengung. Okay, baik. Boleh? Okay. Ingat, kalau dengung tu mana? Yang paling banyak, 15 huruf. Okey, baik. Jangan kita ada 10 minit dah masa lagi ni. So tak nak ajar panjang-panjang, yang pentingnya kita faham, kita ingat. Okey, baik. Jadi seperti biasa, langkah pertama pelajar apa? Pelajar kena ingat ifak hakiki 1. Yang kedua kena ingat huruf dia 15 tu. Bukan ingat perkataan 15 tu, ingat huruf dia tu satu persatu tu. Ka sampai huruf kaf tu. Kena ingat. Okey, yang kedua, yang ketiga, ingat nak baca macam mana? Baca dengan dengung. Okey, baik. Jom tengok contoh. Okey, tengok contoh ni ya. Contoh ni min syai'. Okey, baik. Contoh min syai' ini ialah contoh bagi ifak hakiki. Ustaz nak pelajar jawab, kenapa min syai' ni ifak hakiki? Siapa boleh bagi tahu apa alamat ataupun yang menunjukkan dia ni ifak hakiki? Okey, sila jawab. Shin. Apa yang pertama kita kena cari? Okey, dalam kalimah min syai' ni Min mati. apa yang pertama kita kena cari? Shin. Okey, nun mati. Adakah nun mati? Ada nun sakinah ke? Tak ada. Ada. Tak ada. Ada tak nun sakinah? Nun sakinah ada tak nun sakinah? Ada. 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 Okey, huruf yang keberapa nun sakinah? 2. 2, betul. Okey, lepas tu nun sakinah itu dia bukan menandakan menunjukkan dia ifak hakiki, bukan. Dia hanya nun sakinah sebagai alamat ataupun yang pertama kita nak cari. Mana yang menunjukkan ifak hakiki? Jawab. Huruf mana? Huruf Shin. 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 Okey, huruf selepas huruf nun sakinah. Okey.
Kita dah jumpa nun sakinah huruf kedua ni. Tengok selepas huruf nun sakinah huruf apa? Huruf shin. Huruf shin ni huruf apa? Huruf ifa hakiki. Maka min syai ini hukumnya ifa hakiki. Senang lagi, very easy. Betul tak? Ke susah sangat ni? Ha? Senang ke? Senang ke mudah? Senang, mudah. Senang. Nah, yang penting dia mesti ingat huruf shin itu huruf apa. Kalau pelajar tak hafal, pelajar tak tahu shin ini kepunyaan siapa. Okay? Dia sama je, konsep dia sama je dengan izhar halqi yang kita belajar lepas. Cuma yang bezakannya huruf sahaja. Okay? Bila kalimah ini, yang pertama kita kena cari ada tak nun sakinah. Kalau tak nun sakinah, cari tanwin. Kalau nun sakinah, okey nun sakinah. Lepas nun sakinah, shin. Yang jadi ifa hakiki bukan nun sakinah. Yang menjadikan dia ifa hakiki ialah huruf shin. Huruf selepas nun sakinah. Huruf shin. Bila huruf shin, maka ifa hakiki. Bila ifa hakiki, baca dengan dengung. Jadilah dia min syai'. Kalau kita baca dengan izhar salah. Maksudnya kita baca dengan jelas min syai' salah. Tak dosa tapi salah dari segi ilmu tajwid. Kita baca min syai' salah. Sebab dia bukan izhar. Kalau izhar baru kita baca dengan jelas. Tapi di sini huruf shin bukan huruf izhar. Shin huruf ifa hakiki. Ifa hakiki baca dengan dengun. Jadilah dia min syai'. Didengung. Dia tak jelas bunyi nun tu. Min. Bukan. Dia bunyi min syai'. Kan? Dengung tu hidung. Kalau nak tahu jadi tak jadi dengung, tutup hidung. Belajar tutup hidung. Sebab tutup hidung. Bukan tutup mic, bukan tutup kamera. Tutup hidung. Gini. Min syai'. Gini. Kepik hidung sebut min. Kan? Susah. Dia akan bergerak ke hidung sebab apa? Sebab dia nak dengung. Min syai'. Semua hidung. Itu maksudnya dengung. Okey, baik. Faham tak faham? Terfaham kat tangan bawah. Faham tak? Okey, baik. Baik, terus. Tengok yang kedua. Contoh bagi tanwin. Okey. Salamun qaulan. Okey, baik. Ada ke tak nun sakinah di sini? Jawab. Ada nun sakinah tak sini? Tak ada. Tak ada. Habis tu kenapa dia jadi ifa hakiki contoh dia? Apa yang ada kat sini? Tanwin. Tanwin. Mana tanwin? Dekat mana? Atas huruf apa tanwin? Dekat atas mim. Huruf mim. Atas huruf mim. Pandai. Ada tanwin iaitu dhammatani, iaitu baris dua di hadapan di atas huruf mim. Maka dia jadi tanwin. Walaupun dia tiada nun sakinah, tapi dia ada tanwin. Maka bila ada tanwin, maka dia akan jadi salah satu daripada hukum nun sakinah dan tanwin. Kan? Tak tahu lagi. Tanwin itu bukan menunjukkan dia antara lima tu, bukan lagi. Kan? Tanwin itu bukan menunjukkan dia ifa hakiki. Bukan. Yang menunjukkan dia ifa hakiki apa dia? Okey, jawab. Kenapa yang menunjukkan dia ifa hakiki? Apa alamat? Apa petunjuk yang mengatakan dia ifa hakiki? Okay, Sebab jawab saja. Sebab dia ada huruf qaf. Dia ada huruf qaf. Huruf qaf. Huruf siapa huruf qaf itu?
Huruf Ifa hakiki. Yes, good. Tayyib. Huruf ikhfa hakiki. Huruf qaf adalah huruf ikhfa hakiki. Huruf qaf adalah salah satu daripada huruf ikhfa hakiki. Maka bila mana tanwin selepas dia huruf qaf, qaf adalah huruf ikhfa hakiki, maka jadilah dia salam kaulan ini contoh bagi ikhfa hakiki. Susah ke payah? Senang. Senang. Gitu je. Sama je. Yang penting kena ingat huruf. Itu Ustaz kata setiap pelajar wajib hafal dan ingat huruf siapa punya. Kalau dia ingat senang aja. Kan? Okay, dah kena ingatlah satu laginya baca dia tu. Min syai' salamun qaulan. Salamun qaulan. Jangan baca jelas. Salamun qaulan. Salah. Salamun qaulan. Itu baca izhar halqi. Di sini bukan izhar halqi, di sini ifa hakiki. Maka kena baca salamun qaulan. Salamun qaulan. Bunyi salamun qaulan. Boleh? Salamun. Boleh Jangan salah. Jangan jelaskan tanwin, jangan salamun. Itu izhar. Salamun qaulan. Okay, baik. Baik. Jelas je. Senang je. Yang penting kena ingat ini. 15 huruf ini. Okey, baik. Okey, tutup mic, tutup mic. Tutup mic. Okey, baik. Kita teruskan ya. Okey, kita teruskan yang satu lagi. Satu lagi, sempat lagi. Okey, 4 minit lagi. Okey, baik. Okey, Ustaz nak ini. Yang ni kita belajar minggu depan. Kita ambil yang ni. Kita ambil yang ni. Oh, senangnya. Kita ambil yang ni. Ikhlas. Okey, kita ada 5 kan? Kita ada 5. Kita dah belajar izhar, kita dah belajar ifa, kita nak belajar ikhlas. 2 ni minggu depan. Okey, baik. Namanya yang ketiga ini ialah namanya ikhlas. 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 Salah satu daripada hukum nusa kena tanwin namanya ikhlas. Ikhlas ini paling sikit huruf dia. Satu je. Satu je. So orang mereka kata so ya, ada so ya. Okay. Satu sahaja. Kan? Jadi kena ingatlah, paling sikit ikhlas 1, paling banyak ikhfa 15. Senang sangat-sangat. Sebab pelajar tahun 5 dengan 6 saya rasa kebanyakannya Ustaz dah pernah minta mereka ini ke hadapan untuk sebut huruf-huruf tersebut. Okey, baik. Jom tengok. Ikhlas. Ikhlas satu huruf je. Iaitu huruf ba. Okey, huruf ba ada tak dekat izhar tadi? Ada tak dekat ikhfa hakiki? Ada tak? Ada. Tak ada. Ba kepunyaan ikhlas. Tak ada. Ada. Sebab apa? Ba kepunyaan ikhlas. Orang tak boleh ambil huruf ba. Kan? Kalau huruf ikhfa hakiki, orang tak boleh ambil huruf dia. Dia punya saja. Okey, baik. Okey. Tutup mic dulu, tutup mic. Ustaz nak bagi penerangan sikit, tutup mic. Okey. Okay, baik, terima kasih. Okey. Bila huruf ikhlas hanyalah huruf ba saja. Paling senang kita nak tahu, nak cari contoh bagi ikhlas iaitu huruf ba. Okey. Nun mati ataupun nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba only. Bertemu dengan huruf ba saja, maka dia akan jadi ikhlas.
Iklab baca dia macam mana? Baca dia dengung juga. Dengon. Kita buat seperti menjadi mim. Mim. Okey, baik. Bagi tangan. Okey, baik. Okey, contoh yang pertama. Min ba'di. Min ba'di. Okey. Kenapa min ba'di ini iklab? Kenapa dia jadi contoh bagi iklab? Jawab, siapa nak jawab? Kenapa? Sebab ada huruf ba. Sebabnya bertemu ba. Sebab apa? Sebab bertemu ba. Ada huruf ba. Okey, baik, terima kasih. Betul semua. Semua jawapan tu betul. Yang paling tepat jawapan ialah nun sakinah bertemu dengan huruf ba. Itu paling tepat. Nun sakinah. Okey, ni nun sakinah. Nun yang mati. Bertemu dengan Lepas ba. dia bertemu huruf ba. Ba ini huruf siapa? Ba ini huruf iklab. Maka dia jadi iklab. Kenapa dia iklab? Sebab dia huruf ba. Ba ni iklab. Kan? Boleh? Kalau kata nun sakinah bertemu dengan huruf ba jadi izhar, salah. Kan? Sebab dia huruf ba. Ba iklab. Cara baca dia apa? Dia kata baca dengung juga seperti kita berjumpa menjadi mim. Ba jadi mim. Mim ba'di. Mulut jangan buka luas sangat. Mim ba'di. Bukan gitu. Ataupun jangan rapat sangat mulut. Mim ba'di. Salah juga. Buka sikit-sikit je buka mulut. Bibir atas, bibir bawah tu buka sikit je. Mim ba'di. Min ba'di. Nun sakinah bertemu dengan huruf ba, maka jadilah dia iklab. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni ada tak nun sakinah adik-adik? Tak ada. Habis tu kenapa dia jadi juga contoh iklab? Apa yang ada? Tanwin. Apa? Ada tanwin. Yes. Ada win. Baik. Sebab dia ada tanwin. Walaupun dia tak ada nun sakinah, dia ada tanwin. Bila ada tanwin, maka dia boleh jadi hukum. Yang menentukan hukumnya ialah huruf selepas tanwin, bukan huruf atas tanwin, bukan huruf bawah tanwin. Huruf selepas tanwin. Apakah huruf selepas tanwin di sini? Ba. Ba. Pandai. Ba. Kan? Ba. Tanwin berada di atas huruf mim dan yang menentukan hukum iklab ialah huruf selepas huruf mim. Huruf selepas tanwin. Huruf selepas tanwin ialah huruf ba. Ba ini huruf ikhfa, ba ini huruf iklab. Maka jadilah dia alif bizati ni contoh bagi iklab. Ada faham? Faham. Ya, kan? Kalau ada minat rajin usaha sono, faham terus. Kan? Tapi kalau bila tak rajin, tak minat, boring, confirm tak ingat. Boleh? Sebab jadi alimu bizati, maka jadilah dia iklab. Tanwin bertemu dengan ba, iklab. Nun sakinah bertemu dengan ba, iklab. Tanwin bertemu dengan ba, iklab. Di sini bukan mim bertemu dengan ba ya, adik-adik. Bukan mim bertemu dengan ba. Okay. Mim bukan bertemu dengan ba. Tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Kalau mim bertemu dengan ba bukan iklab. Boleh? Okay, baik. Itu saja hari ni yang Ustaz nak ajar. 2 ikhfa hakiki, iklab. Tinggal lagi 2 idgham al-gunnah, idgham bila gunnah. Kita akan belajar minggu depan insya-Allah. Okay, baik.
Okey, sekarang pun dah azan kan. Mereka dekat Masjid Milan itu dah azan masuk berpuasa. Jadi Ustaz rasa cukup itu saja. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih kepada yang tahun 4, tahun 5, tahun 6. Dan terima kasih juga kepada ibu bapa penjaga yang ada bersama dengan anak-anak di rumah. Bantulah yang boleh bantu. Terima kasih kepada semua juga yang ada bersama dengan Ustaz hari ini. Semua yang kita baca ini dari ilmu dan yang boleh tahu kepada membaca Al-Quran dengan baik, insyaAllah. Jadi kita akhiri dengan terima kasih, syukran, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua pelajar.